首先，让我们欢迎来自印尼雅加达的赵学勤同修与我们分享10几年的面瘫久治不愈，修习心灵法门，念经不到10个月，完全康复。让我们掌声欢迎！各位师兄佛友们，大家好！首先顶礼南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，顶礼十方三世诸佛菩萨及龙天护法，顶礼无我利他的恩师卢军宏台长。我自己的业障自己背。我名叫赵雪琴，来自于中国深圳，现生活在印尼雅加达。今天跟大家分享我的学佛经历，分享过程中有任何的不如理不如法，恳请大慈大悲的观世音菩萨慈悲原谅。2015年8月的一天，我在餐厅吃饭，遇见了好朋友陈娇。几个月没见她，发现她人漂亮了，皮肤也比以前好多了。问她原因，她告诉我，因为念经才发生了变化。她的解释让我感到稀奇而产生了兴趣。就这样稀里糊涂的被她渡了，开始念经。我念经10多天后就开始念小房子，念经不到1个月，就梦见观世音菩萨的画像飘到我的房间。念经2个多月时，梦见一个四只脚、满身是毛的动物要上我的身，并且梦见我过世的爸爸躺在我旁边。我爸爸在世时经常打猎，我当时梦中非常害怕。就在我惊恐万分的时候，师父的声音一声大吼，动物吓跑了，我也从噩梦中醒了。那时我只是看过师父几个小时的图腾光碟，师父的声音就能在梦里出现，来梦里救我。修学心灵法门半年左右，我幸运地参加了2016年2月师父卢金红台长在雅加达举行的第1次法会，并且做了义工，还有幸和师父握了手。法会结束后变化很大，我更加精进做功课，小房子1天可以念到5章，还经常参加师兄们组织的放生。更神奇的事情发生了，我面瘫10多年，曾经吃了1年的西药，不见好转，又吃了1年多的中药，还是不见好转。我已经绝望放弃治疗了，却在我念经不到10个月的时间，完全恢复自觉。心灵法门真实不虚。2017年2月，我在新加坡法会许愿终身吃全素。同年4月，在雅加达法会拜师。这期间，我发噩梦20多年，经常半夜3更吓醒，不敢睡觉。现在也不发噩梦了，睡眠极好，躺下就能睡，一觉睡到天亮。修学心灵法门2年多，殊胜无比。梦见师父和观世音菩萨一起，梦见师父叫我起床看须弥山上闪出很漂亮的黄色的光，梦见师父和我一起飞。总之，差不多1个月能梦见师父的法身1次。通过许愿、念经、放生，我从以前的体弱多病、全身无力，到现在身轻如燕，从来没有进过医院，每天念8到10张小房子也不累，真的感恩我们伟大的母亲观世音菩萨，感恩恩师卢金红台长，感恩大家。
下面，让我们欢迎来自印尼的 Stephen Andrew 亮同修与我们分享，通过心灵法门3大法宝，孩子学业有成，自身事业顺遂，车祸之后身体神奇痊愈，观世音菩萨有求必应，诸事心想事成，让我们掌声欢迎。Terima kasih kepada Kuan Yin Posa yang maha welas asih dan maha penolong. Terima kasih para Buddha Bodhisattva dan para pelindung Dharma. Terima kasih pada Master Lu Chun Hong. Saya Stephen Andrian Leong, umur 52 tahun. Saya mengenal Sing Ling Fakmen dari seorang teman di Jakarta. Saya tidak melihat sesuatu yang baru, semua sama, ada tapeco, cincin dan sebagainya. Saat itu saya hanya ingin tahu tentang Xiao Fang Zi, karena saya ingin membacakan untuk ayah dan kakak saya yang sudah meninggal di tahun yang sama, 2016. Karena berbagai alasan, hingga bulan Januari 2017 saya dan keluarga baru pergi ke Sunter Sing Ling Fakmen. Saya bertanya pada seorang saudara sedharma di sana dan meminta kertas Xiao Fang Zi kosong. Tapi dia bilang bahwa saya belum membaca parita harian dan menganjurkan saya untuk baca harian terlebih dahulu baru membuat Xiao Fang Zi. Saya tidak mengerti mengapa begitu banyak aturan, namun saya tetap menjalankannya. Setelah 1 bulan, saya sudah hafal parita-parita dalam Xiao Fang Zi. Saya kembali pergi ke sana. Saudara sedharma yang lain menjelaskan kepada saya bagaimana cara menghafalkan Xiao Fang Zi. Saya dan istri berikrar vegetarian setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan lunar. Setelah 7 hari saya bermimpi berkelahi dengan seekor naga hijau dan berhasil mengalahkannya. Namun naga itu berubah menjadi seorang biksu Tao. Yang aneh adalah sejak saat itu saya tidak suka makan daging. Padahal saya adalah orang yang tidak suka makan sayuran. Saya coba memakan daging, hasilnya saya muntah karena merasa jijik. Sampai suatu hari istri saya memasang altar dan mengundang gambar bodhisattva ke rumah. Saya segera ingat ternyata biksu Tao dalam mimpi saya adalah Nancing Posa, sesuai dengan gambar Rupang. Ujian pertama, saya sudah menghabiskan banyak uang dan mengirimkan anak saya untuk belajar kedokteran di Jerman, tapi visa tidak keluar. Anak saya sudah berikrar vegetarian seumur hidup dan juga melafalkan Xiao Fang Zi. Mengapa tidak ada hasil? Sebenarnya Buddha itu ada atau tidak? Mengapa tidak membantu saya? Tapi saya tetap melafalkan parita. Sampai 3 bulan kemudian, anak saya diterima di Universitas Guangzhou, jurusan kedokteran dengan beasiswa penuh. Lalu anak kedua saya juga ingin bersekolah di luar negeri. Saya belum menyadari bahwa perekonomian saya sedang menurun. Saat itu saya merasa putus asa hingga rasanya Tuhan mencabut nyawa saya saja. Rumah dan mobil tidak laku untuk dijual. Dalam 3 hari, dalam 1 minggu, saya terus mencoba menghubungi totem master. Ingin menanyakan permasalahan hidup saya. Setiap kali, 300 kali lebih panggilan tetap tidak tersambung. Hampir setiap minggu saya menelpon, bahkan setiap bulan mencoba tetap tidak tersambung. Saya berpikir, Posa, kalau menelpon master saja begitu sulitnya, bagaimana bisa menolong saya? Suatu hari saya mengalami kecelakaan sampai tidak bisa bangun. Setiap bergerak tubuh dan tulang saya sakit luar biasa. Di malam itu juga saya ingat untuk menghafalkan tapeco sebanyak 108 kali sampai tengah malam. Besok paginya walaupun saya bisa bangun, walau tetap saja merasa sakit. Saya lanjut melafalkan begitu sampai 3 minggu dan sakit saya sembuh total tanpa diobati. Dulu kehidupan saya sangat indah. Sampai suatu hari saya harus menerima kemungkinan disingkirkan karena konspirasi bawahan saya. Karena biasanya saya tidak bisa mentoleri kesalahan penyelewengan yang mereka lakukan. Pada saat itu saya bertanya, mengapa orang lurus dan benar sering dibenci banyak orang? Apakah saya harus menjadi orang jahat? Bahkan menjadi orang yang sangat jahat.
tapi tidak sesuai dengan peribadian saya. Kalau jadi orang harus menjadi orang yang baik, maka walaupun hati saya terluka, saya tetap mencari solusi atas permasalahan ini. Saya berusaha keras mencari pekerjaan baru. Saya berpikir mengapa tidak menjadi konsultan manajemen sesuai dengan bidang saya. Tetapi hal itu tidaklah mudah. Menjual barang promo juga hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Usaha toko yang dibuka juga tidak berkembang. Bertanya pada peramal juga belum tentu tepat, apalagi peruntungan di masa depan. Menurut pengalaman saya, hanya bisa dipercaya 30% saja. Walaupun sudah sering sembahyang di kelenteng, tetap saja tidak ada perubahan. Sampai saya mengenal Sing Ling Fa Men, baru ada perubahan dalam hidup saya. 3 bulan yang lalu saya bermimpi, tidak tahu di mana saya melihat sebuah kitab merah mengikuti saya. Saya tidak tahu apa arti mimpi itu. Pada prinsipnya, ini adalah kesempatan yang langka untuk mempelajari Sing Ling Fa Men dan mengubah takdir kita. Namun harus diingat, melafalkan parita tidak mendatangkan kekayaan uang. Hanya akan menghindarkan kita dari karma buruk. Walaupun Xiao Fang Zi hanya selembar kertas kuning kecil, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Asalkan dilafalkan dengan tulus dan konsentrasi, melakukan kebajikan setiap saat pasti ada hasilnya. Kemudian saya kembali ke Kuan Yin Tang berkelikar vegetarian seumur hidup. Ajaibnya, tak lama saya mendapat pekerjaan dan anak saya juga bisa ke Jerman dengan lancar. Semenjak saat itu, saya 100% percaya pada Guanse Pusat dan para Buddha dan Bodhisattva. Pesan saya pada semua hadirin, janganlah putus asa. Tetap terus melafalkan parita dengan penuh konsentrasi dan setulus hati. Semoga pengalaman saya ini bisa membuat orang percaya bahwa Sing Ling Fa Men ternyata memang nyata. Terima kasih kepada Kuan Yin Pusat, terima kasih pada Sing Ling Fa Men, terima kasih kepada Master Lu Chun Hong, terima kasih kepada saudara sedharma sekalian, terima kasih pada semua. 下面，让我们欢迎来自中国的李茂奎同修与我们分享突发胆管癌的李同修幸遇台长加持点化，法会之后癌细胞大幅下降，肿瘤迅速缩小，学佛念经重获新生，让我们掌声欢迎。 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师卢军宏台长，感恩所有帮助我的师兄们，感恩心灵法门。 我人生目标的终极追求。我今年54岁，2017年1月25日，我患突发性胆管癌。在得知患胆管癌后，妻子就给我讲如何用心灵法门的3大法宝——许愿、放生、念经来救命。起初， 我根本不信，心想，如果3大法宝能救我，还要医院干什么？妻子没办法，背着我给我放生，烧送小房子。在刚住院的1个星期中，我的背胀空得无法入睡，7天时间，人就消瘦了30斤。 妻子看到我痛苦的样子，再次给我讲心灵法门的3大法宝如何好，如何能够救我。我起初抱着试一试的态度，勉强地接受了。妻子再一次拿出经书和观世音菩萨的相片，让我捧在手上，教我如何向观世音菩萨许愿，并一句一句地教我念经。 神奇的事出现了，当天晚上我就睡着了，并且当晚我就梦见台长给我开示。我把梦境
我把梦境告诉妻子，妻子高兴得不得了，说：“这是观世音菩萨来救你了，并让我好好的念经，念小房子还债，要给菩萨许愿，许大愿。”当初我对佛法和心灵法门并不了解，心中只有一个想法：只要为了我的病能够快快的好，让我念经就念吧。妻子让我给菩萨许大愿，终身吃全素，终身不杀生，终身不吃活的海鲜。但我并没有按照妻子的话去做。我给菩萨许愿，初一、15即菩萨的节日吃素，终身不杀生，终身不吃活的海鲜，身体容许就去放生。现在回想起来，真是愚痴，忏悔啊！在我手术半年后，也就是2017年7月25日，我去医院做复查，医生告诉我，肿瘤转移到肝上了。听到这个消息，我没有惊慌，是因为我知道我没有听妻子的话，更没有把师父对癌症病人的开示放在心上。妻子当初叫我许愿吃全素，我给菩萨许愿，初一、15和菩萨的节日吃素。给菩萨许愿，终身不杀生，终身不吃活的海鲜。手术3个月后，朋友请我吃饭，我吃了一些海鲜，这都是我违愿所造成的。值得庆幸的是，2017年8月25日，我参加了台长马来西亚法会，师父慈悲给我看了图腾，指出了我今世所造的业障，并在我今后学佛的道路上给我指出了一条光明大道，让我有了新的人生目标。我一定要成为师父的弟子，今生今世跟着观世音菩萨妈妈，跟着师父鲁俊翁台长一心学佛，做观世音菩萨妈妈的千手千眼，跟着师父弘扬佛法，让更多的人看到我由内而外的改变，让我更好的现身说法，言传身教，分享我的学佛感受和心得，让更多的有缘众生闻得佛法，开启智慧，破迷开悟。我一定会在今后的人生道路中诸恶莫作，众善奉行，广结善缘，广度有缘，学佛一门精进，永不退转。法会后，我回到医院，立刻做了全血化验，我的癌细胞的值从375下降到了165，下降了200多个点，真是神奇呀！2017年10月20日，我按照师父的开示，只做了4个疗程的化疗，就办理了出院手续。出院后回到家中，我坚持每天早晨5点钟起床做功课，49遍大悲咒，49遍心经，49遍往生咒，49遍解结咒，49遍消灾吉祥神咒，49遍准提神咒，5遍礼佛大忏悔文，并且每天保障念5张小房子。2个多月后，我再次做了复查，我真是高兴啊！我的癌细胞的值没有上升，肿瘤缩小了。拿着化验单，我飞奔地回到家中，跪在佛台前给观世音菩萨妈妈、给师父汇报。
感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩恩师卢军宏师傅。我李茂奎一定继续努力，好好念经，好好修行，好好忏悔，在人世间多做功德，争取早日回到观世音菩萨妈妈的怀抱。学佛虽然不到1年，但我从中受益匪浅。它使我对人生目标有了新的、更高的追求。它改变了我在生活中的一些恶习，改变了我对朋友、对同事处事的态度和方法，教我如何感恩。初接触佛法时，能遇到鲁台长对佛法的讲解，对人生的开示的语音和视频，是我的福气。也是鲁台长救了我的法身慧命，给了我第2次重新做人的机会，才得以今日念佛修行，感恩恩师。说真的，开始学佛的时候真是障碍重重。我知道这是无始劫来的烦恼习气，业障深重的缘故，忏悔啊！自从学佛以后，慢慢的，我的整个人都在改变。每晚听师父的教诲，听师父的开示，才发现人生的不如意都是自己造成的，与他人无关。原来我身上有那么多的坏毛病。作为中国人，老祖宗留给我们那么多优良的传统和美德，在我身上是一个都找不到啊！不学佛，感觉还良好，感觉世上就我一个人是好人。学佛后才发现，世上都是好人，就我一个人是大恶人啊！真是惭愧万分，忏悔不已啊！从此不再和父母顶撞，不再爱慕虚荣，不再怨天尤人，不再心烦意乱了。找到了做人的根本，也找到了正确的人生之路。学佛也把我的命运改变了。我并不求大富大贵、身体健康，这个改变就是将我一个罪恶的地狱众生改变成了往生西方极乐世界的佛子。我感觉我学佛一路走来，都是观世音菩萨为我安排好的。每天上完香，念完经，好像就是针对我这个生死病因准备好的良药，能让我获得最直接的帮助，一点一点地让我深入经典，获得学佛的感受，更加让我坚定了心灵法门的3大法宝：许愿、放生、念经，真能救度众生，净化我们的心灵。能学佛就是大善根，可能素世我就是一个念佛人吧。愿我学佛以来一些粗浅的体会，能供养一切大众菩萨们。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方30界诸佛菩萨及龙天护法，感恩一切帮助我的佛友们，感恩。下面，让我们欢迎来自印尼雅加达的林南静同修与我们分享多年无药可医的宿疾，通过心灵法门神奇痊愈，心灵法门真实不虚，让我们掌声欢迎。
感恩南无大慈大悲救苦救难广大力感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩慈悲的卢金红台长，感恩度我、帮助指示我及支持我的师兄们。Mei 2016, saya mulai belajar parita di Surabaya. Setelah bulan 6 baru mulai mencoba membaca Xiao Fangzi. Saat itu saya merasa bingung dan khawatir. Dikarenakan mimpi banyak penagih hutang. Saat saya tidak tahu harus berbuat apa, saya bermimpi Mas Telu berbicara dengan saya, kamu tidak ada halangan, 80, 90. Diulangi lagi kata 80, 90. Saya menebak, ini adalah petunjuk dari Mas Telu agar saya melafal 80-90 lembar Xiao Fangzi. Saya makin semangat untuk melafal parita. Setelah membakar 96 lembar Xiao Fangzi, saya berikrar lagi melafal 108 lembar Xiao Fangzi. Xiao Fangzi yang ajaib ini telah meningkatkan keberanian saya menghadapi penyakit puluhan tahun ini. Pada tahun 1974 atau 1975, setiap sore tiba-tiba kaki saya membengkak tanpa sebab. 2 minggu kemudian bengkaknya hilang. Setelah berapa hari nyeri parah di pinggul dan bahu. Puluhan tahun saya berobat kemana-mana. Pengobatan Tiongkok dan Barat, dukun, orang pinter, dan ajaran lain pun sudah saya coba. Dalam proses berobat, saya sudah tidak peduli lagi jalan yang benar atau salah. Waktu, mental, dan biaya pengobatan sudah banyak terbuang. Keadaan saya pun tidak membaik. Pilihan saya hanya meminum obat penghilang rasa sakit. 2017, bulan Februari tanggal 18, saya mengikuti seminar Mas Telu di Singapura. Pulang dari sana, saya jadi lebih rajin melafal parita dan Xiao Fangzi. Setelah saya bakar sekitar 200 lembar lebih dan keajaiban pun mulai muncul. Saya tidak menggigil lagi. Saya sudah bisa membalikkan badan. Tangan kanan saya sudah bisa diangkat dan tidak minum obat penahan rasa sakit. Sudah tidak bermimpi bertarung dan ditindih makhluk halus. Tidur pun sudah baik. Sekarang sering bermimpi indah. Bibir pun melafalkan parita, papico atau singjing. Sebenarnya masih belum sembuh total. Saat itu saya masih belum mampu mengepal tangan dan menjongkok. Mungkin ini hasil karma buruk saya atau saya kurang tekun dalam belajar Dharma. Sebelum memasang altar di rumah, saya pernah memohon kepada Kuan Yin Pusa, karena sekarang saya tidak bisa bersurut. Tapi suatu hari saya ingin bersembah surut pada Kuan Yin Pusa. Mohon Kuan Yin Pusa memberkati saya. Maret 2017, saya pindah ke Jakarta. Setelah berapa hari saya memasang altar di rumah. Tidak mau saya percaya, saat hari pertama saya mengundang Kuan Yin Pusa, saya bisa bersujud di depan altar. Membuat saya lebih percaya diri dengan tulus memohon kepada Buddha dan melafal parita. Saya menyesal semua karma buruk yang pernah saya lakukan di masa lalu. Saya berikrar mulai saat ini, saya tidak lagi melakukan karma buruk yang baru. Benar-benar penuh sukacita. Dupa yang saya bakar melingkar indah, bahkan sering bermimpi Mas Telu. Terima kasih kepada Kuan Yin Pusa yang maha belas kasih dan maha penolong. Terima kasih Mas Telu. Sekarang saya bisa mengangkat tangan
bisa mengangkat benda. Meskipun jari saya masih kaku, namun saya sedikit demi sedikit mulai bisa mengepal. Berat badan pun mulai normal. Malamnya saya dengar siaran Paiva Vova. Saya memahami bahwa vegetarian itu sedang melatih welas asih kita. Saya mulai mewelas asih terhadap kesehatan saya terlebih dahulu. Jika kita tidak bisa mewelas asih kita sendiri, bagaimana mewelas asih terhadap makhluk hidup yang lain? Saat ini saya memahami apa itu meletakkan dan melelahkan apa. Bagaimana memperlakukan orang lain. Terhadap segalanya harus bisa senyum dan melewati saja. Berhenti untuk mengingat orang yang pernah menyakitin saya dan menyesal atas perbuatan saya menyakitin orang lain. Jika ada kesalahan dalam memberi kesaksian, mohon Kuan Yin Pusat yang Maha Welas Asih memaafkan saya. 2015 awal saya kena penyakit hyper. Melalui pengobatan suntikan dari Okbar, hari kedua saya jatuh sakit dan saya sangat menderita. Kurang dari 1 minggu saya turun 10 kilo lebih. Hari demi hari kesehatan saya semakin menurun. Badan saya menggigil, kulit sensitif pun gatal. Tangan saya tidak bisa diangkat. Tangan tidak mampu mengepal. Bagian tubuh ke bawah saya kesakitan hingga tidak bisa menjongkok. Tulang punggung saya nyeri hingga tidak mampu membalikkan badan. Ini hasil karma buruk saya. Di saat masih muda saya telah banyak membunuh makhluk hidup dan banyak melanggar sila. Namun lebih baik hasil karma buruk berbuah saat ini daripada di kehidupan yang akan datang. Terima kasih Kuan Yin Pusat. Terima kasih Master Lu. Sini Hua Men telah berubah pandangan hidup saya. Saya menyadari jika saya tidak mengalami penyakit krisis ini, mungkin saya masih tenggelam di dalam keduniawian. Saya sadar kembali akibat jarang sembahyang, mencari pertolongan Buddha Satwa di saat masa sulit saja. Jika tahu akan seperti ini, mengapa dulu masih begitu? Walau kehidupan manusia ini itu singkat, hal dunia yang tidak kekal, buat apa masih serakah, dengki, kebodohan, sombong dan curiga? Maka sekarang saya bertobat. 2015 dan 2016 adalah masa paling sulit saya karena sedang sakit. Saya pun tidak punya tenaga melanjutkan pekerjaan lagi. Sebagian besar tabunganku telah habis di biaya pengobatan dan pengeluaran harian. Tiap bulannya saya harus bayar iuran per apartemen yang tidak laku-laku. Sebelum melafal Cunti Senco, saya mengeluh kepada Kuan Yin Pusat atas kondisi keuangan saya. Pada Agustus 2016 ada yang memberikan deposit apartemen dikarenakan pembeli ingin mengajukan kredit ke bank. Notarisnya sangat jeli. Pihak pemerintah ingin memeriksa surat penting. Petugas pajak juga ingin memeriksa harga bangunan. Desember 2016, saya sudah tidak mampu membayar iuran bulanan apartemenku. Dan akhirnya pada 2017 transaksi jual beli berhasil. Awalnya saya bukan tipe orang yang mudah menyerah. Namun saat saya berterima kasih kepada Kuan Yin Pusat, saya menangis dan terharu. Kuan Yin Pusat telah mengabulkan permohonan saya. Saya akan tepatin janji saya, melepaskan makhluk hidup dan memberikan kesaksian
Jika ada kesalahan dalam memberikan kesaksian, 祈求南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩萨原谅我。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩萨，感恩慈悲的卢基宏台长，感恩大家。下面，让我们欢迎来自印尼廖内的陆显聪同修与我们分享：新生的儿子突发急症，病情危急，是心灵法门3大法宝，令儿子仅用5天的时间化险为夷，健康出院。让我们掌声欢迎！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位活菩萨已经龙天护法，感恩恩师师父卢军宏台长，感恩大家。Saya Lek Herianto berterima kasih kepada Kuansi Pusa yang Maha Welas Asih dan Maha Penolong telah memberi saya kesempatan berdiri di sini di hari ini untuk memberikan kesaksian tentang 3 pusaka Singling Famen yang menyelamatkan nyawa putra saya. Jika terjadi kesalahan dalam kesaksian ini, mohon Kuansi Pusa yang Maha Welas Asih memaafkan, mohon pelindung Dharma memaafkan. Nama saya Lek Herianto, berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya ingin berbagi cerita tentang hari bahagia di mana saya dan istri menunggu kelahiran putra saya. Tanpa disangka hari itu juga telah memberikan saya pukulan yang sangat besar dan sangat sakit. Saya dan istri telah memilih hari untuk operasi sesar, untuk menyambut kelahiran putra kedua kami. Operasi berjalan dengan lancar, berat badan anak juga normal. Kami sangat bahagia, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Tetapi tidak disangka, hanya selang beberapa jam tiba-tiba terjadi perubahan. Wajah putra saya membiru dan kelihatan kesulitan untuk bernapas. Setelah dokter memeriksa kondisinya, mendiagnosa paru-parunya tidak berkembang sempurna sehingga sulit untuk bernapas. Dokter menyarankan untuk memasang selang oksigen untuk membantu pernapasan putra saya. Kondisi putra saya waktu itu sangat berbahaya. Dokter meminta saya untuk menandatangani surat persetujuan dan menjamin segala biaya pemasangan oksigen. Dan juga menerima segala resikonya. Tidak ada pilihan lain, saya hanya bisa menandatanganinya. Kejadian ini muncul mendadak. Tidak disangka hal ini bisa terjadi di diri saya. Saya merasa sangat bingung, khawatir dan sedih, sakit. Tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saat itu kakak ipar saya, dia bertanya kepada saya, apakah saya percaya Kuansi Pusa bisa menyelamatkan putra saya? Saya tahu bahwa kakak ipar saya menekuni ajaran Singling Famen. Setiap hari melafalkan parita. Dia berkata, jika saya percaya Kuansi Pusa selalu mengabulkan segala permohonan. Pusa pasti bisa menyelamatkan putra saya. Saya tidak bisa berbahasa Mandarin, merasa kesulitan dalam melafalkan parita. Tetapi karena kondisi yang sangat kritis, saya tanpa ragu dan langsung menyetujui dan mulai melafalkan parita. Memohon Kuansi Pusa berwelas asih menyelamatkan putra saya. Sejak saat itu, saya meminta kakak ipar untuk mengajarkan saya cara melafalkan parita. Saya mulai pelan-pelan melafalkan tapeco kata per kata. Saya giat melafalkan parita di rumah sakit hingga tengah malam. Dalam hati saya berpikir agar secepatnya saya dapat melafalkan Xiao Fangzi untuk anak saya.
Setiap saya melihat selang pernafasan yang terpasang di tubuh lemah putra saya yang sedang sulit bernafas, hati saya terasa sangat sakit. Melihat kondisi putra saya, air mata saya terus mengalir. Menangis sambil melafalkan tapeco kata per kata. Memohon Kuan Yin Pusa yang Maha Welas Asih untuk menyelamatkan putra saya. Agar dia bisa bertahan hidup. Saya terus melafalkan parita hingga pagi. Kondisi putra saya saat itu mulai stabil. Saya tidak tidur semalaman dan terus melafalkan parita hingga pagi. Sewaktu dokter datang memeriksa kondisi anak saya di pagi hari, dokter berkata, jika menggunakan selang pernapasan terlalu lama, tidak baik terhadap mata anak, kemungkinan bisa menyebabkan kebutaan. Saya terkejut dan takut mendengarnya. Saya pulang ke rumah kakak ipar, saya berlutut di depan altar dan melihat rupang Kuan Yin Pusa yang Maha Welas Asih, memohon Kuan Yin Pusa menolong putra saya. Saya percaya Kuan Yin Pusa yang Maha Welas Asih pasti mendengar permohonan saya. Saya menjalankan 3 pusaka Xingling Famen, berikrar melafalkan parita dan melepaskan makhluk hidup. Saya berikrar melepaskan 10.000 ekor ikan, melafalkan 108 lembar Xiao Fangzi untuk putra saya. Seumur hidup tidak makan hidangan laut segar dan bervegetarian 2 hari dalam sebulan. Saya percaya 3 pusaka Xingling Famen pasti bisa menyelamatkan putra saya. Saya percaya Kuan Yin Pusa yang Maha Welas Asih pasti bisa menyelamatkan putra saya. Pada hari ketiga, kondisi putra saya mulai berubah. Pelan-pelan frekuensi penggunaan gas oksigen dapat dikurangin. Putra saya dapat bernapas dengan normal, sudah mulai bisa minum susu tanpa melalui selang. Perlahan-lahan kondisinya mulai membaik. 3 pusaka Xingling Famen sangat hebat. Xingling Famen sangat luar biasa. Kuan Yin Pusa benar-benar mendengarkan permohonan saya. Hari kelima, dokter mengatakan kondisi putra saya sudah normal dan sehat. Sudah bisa pulang dari rumah sakit dan itu dijaga di rumah. Terima kasih Kuan Yin Pusa yang Maha Welas Asih telah menyelamatkan putra saya. Terima kasih Sefu. Saya telah membuktikan bahwa 3 pusaka Xingling Famen sangat luar biasa. Kuan Yin Pusa pasti dapat mengabulkan semua permohonan. Dan sekarang saya telah berikrar bervegetarian seumur hidup. Saya akan giat menekuni ajaran Buddha Dharma dan melafalkan parita. Semoga melalui kesaksian saya dapat membuat orang yang belum mempelajari ajaran Buddha Dharma bisa mempercayai Kuan Yin Pusa. Semoga teman-teman sedharma semakin giat dalam membina diri dan hati. Kan namo da zi da bei jiu ku jiu nan guan da ling gan Kuan Yin Pusa mo sa. Kan诸位佛菩萨以金龙天护法，感恩恩师师父卢志宏台长，感恩大家。下面，让我们欢迎来自中国的陈奇同修与我们分享。曾经身患白血病的陈同修，绝望之际信与心灵法门，发愿吃素，断恶修善，指标全部恢复正常，完全康复。如今已经结婚生子，心灵法门彻底改变人生，让我们掌声欢迎。顶礼南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，顶礼十方三世一切诸佛菩萨和龙天护法，
顶礼无我利他的恩师卢军宏台长，感恩助缘本次法会的大法师们、义工们、佛友们，感恩今天能有机会在这里分享我的学佛感悟和心得体会。分享过程中如有不如理、不如法的地方，请观世音菩萨和护法菩萨原谅，请台长恩师原谅。我叫陈琦，来自山东，今年28岁。5年前曾经是一位白血病患者。2011年，22岁的我正值青春、浪漫、恋爱的季节。一向健康的我，有一天因无意间发现腿上有2块大青，去医院检查，被确诊为急性白血病。当时犹如晴天霹雳一般，真是天有不测风云，人有旦夕祸福。紧接着住院治疗，疾病的折磨，化疗的痛苦，一下子让我跌落到人生低谷。命运的噩耗让一个活蹦乱跳的女孩刹那间沧桑巨变，心里的落差让我整个人都垮掉了。经过反反复复10几次的化疗，头发全部脱落，整个人日渐消瘦，家庭也负债累累，犹如活在人间地狱一般。2013年，一个偶然的机会，我结缘到观世音菩萨心灵法门的书籍、白话佛法和经文念诵，还有卢台长弘法的视频光碟。看图腾让我觉得好神奇，台长字里行间的话语让我忽然间有种破迷开悟的感觉。当时看着看着就泪如雨下。曾经我无数次的抱怨上天如此不公平，问过无数次这是为什么，我找不到答案。当我看到卢台长法会光碟时，我才明白，原来一切都是因果，没有为什么，没有不公平，种什么因得什么果，因果轮回真实存在啊！我感觉自己就像找到一盏指引生命方向的明灯一样，我像抓住一根救命稻草走进了心灵法门。自从学习心灵法门之后，菩萨和台长的慈悲加持，内心不再过多的恐惧和迷茫。有观音菩萨做我的精神依靠，有台长的指引，我更加有信心了。我对自己说，一定要勇敢地活下去。2013年年底的时候，机缘成熟，我设立了佛台。设佛台后，明显感到菩萨对我的加持。但是台长说过，这种病必须要吃全素，至少800张小房子，放生上万条鱼，否则没有应的。我也知道自己罪业深重，否则也不会得这种病。世人不知有因果，因果何曾饶过谁？2014年农历6月19，观世音菩萨的成道日，我庄严地在佛台前许愿，终生吃全素，断恶修善4个字驻扎在我的内心深处。吃素后，我更有信心，从此不与众生结恶缘。我相信慈悲众生就是慈悲自己。每次不定期的血常规检查，指标都非常的好。学了心灵法门，身体顺利治愈康复，我终于重获新生。感恩菩萨妈妈的慈悲保佑，感恩龙天护法菩萨，感恩师父。2015年10月，在观音菩萨的慈悲加持下，我结婚了。结婚后，我求菩萨保佑顺利怀孕，求完的第2个月就顺利怀孕了。观音菩萨真的是有求必应啊！怀孕期间，我继续利用3大法宝，孕期非常的顺利，也不会觉得很累。
除了前3个月妊娠反应外，其他的时候能吃能喝，体重也飞涨。10月25日，一个阳光明媚的上午，历经将近大约20个小时的阵痛，在菩萨的加持下，师兄们的助念下，平安顺产，女宝1枚，无色界7斤4两，母女平安。素宝宝比同龄宝宝真的安乐易养，不到6个月就会叫爸爸妈妈了。卢台长就像我生命的指明灯，心灵法门就是打开我心灵枷锁的钥匙。我曾经是不幸的，但我又是幸运的。观世音菩萨和台长师父慈悲众生，让我遇到了心灵法门。学佛之后，我从之前的多愁善感、怨天尤人，变成了一个积极乐观向上的人。通过学习心灵法门，我走出了死亡线，恢复了健康的身体，收获了美好的婚姻家庭，拥有了可爱的素宝宝。如果没有观世音菩萨的慈悲保佑，没有台长的指引，我怎能拥有今天的一切？我把一切都视为增上缘，一切都是最好的安排。天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。我把一切都视为对自己的考验。人生苦短，人生难得今已得，佛法难闻今已闻。此生只想一门精进，跟随观世音菩萨妈妈和台长师父的脚步好好修，诸恶莫作，众善奉行，做观世音菩萨妈妈的千手千眼，救度更多的有缘众生。一花不独放不是春，百花齐放春满园。愿更多的众生都能够离苦得乐，听闻佛法，脱离六道，永不轮回。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩无我利他的卢军宏台长，感恩十方三世一切诸佛和龙天护法，感恩何时。